Contoh nanti kalau saya buat lawak dan sebagainya kan, saya seorang gelak ke. So kalau siapa yang baik hati nak buka kamera, kita boleh buka. Okay. And then yang keempat adalah masa itu emas, so please be punctual. So kalau boleh, contoh macam terutamanya waktu rehat kan, kita waktu rehat dan sebagainya, contohnya macam start pukul 11 ataupun start pukul 2 dan sebagainya. Kalau boleh pukul 11 tersebut ataupun pukul 2 tersebut tuan-puan dah ada lah. So tak naklah macam kita nak terpaksa buang masa ke, nak tunggu ke, bagi semua ada ke dan sebagainya. So tak naklah buang masa macam tu kan. So masa tu adalah emas. Okay, and then yang kelima adalah dia kata kenapa nak serius sangat kan. So kita just nak enjoy je. Kita nak enjoy je training ni kan. So tak naklah serius-serius ke apa semua kan. Okay, so itu sahaja kita punya, boleh dikatakan peraturan kita lah. Tak adalah peraturan yang dahsyat sangat pun. Biasa-biasa je kan. Okay, so kita habislah kita punya ice breaking dan sebagainya, dan kita punya introduction yang awal-awal ni. Lepas ni nanti kita akan terus masuk kepada lesson kita yang pertama. Lesson kita yang pertama iaitu saya akan tunjuk ke depan ni. Sekejap kita akan masuk lesson kita yang pertama. Okay, so dah puas kita introduce masing-masing apa semua dan sebagainya. Lepas ni tak ada rasa situ semua, kita dah terus fokus, kita dah terus nak masuk lesson kita yang pertama, iaitu introduction to sharing economy and crowdsourcing platform. So ini lesson kita selepas rehat nanti. So sekarang jam menunjukkan pukul 10.34. Ini jam saya lah, kalau jam tuan-puan tu saya tak pastilah, tapi ini jam dekat laptop saya pun tak pasti, sama kat handphone. So jam sekarang menunjukkan 10.34, so kita akan kenapkan 10.35. So kita akan rehat setengah jam, kita akan jumpa balik pada pukul 11.05 nanti. Boleh So kita rehat 30 minit, kita jumpa semula 11.05 untuk kita sambung dengan lesson kita yang pertama. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So learning outcome untuk lesson 1 ni, okay, so learning outcome untuk lesson 1. Yang pertama, kita akan understand the unemployment issue in Malaysia. And then kedua, kita akan introduce to crowdsourcing platform. And then yang ketiga, kita akan expose to type of crowdsourcing job. Nombor 4, kita akan learn the summary of GLOW training. And then yang kelima, kita mindset to become a successful freelancer. Okay, so kita akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu unemployment issue in Malaysia. So yang ini macam biasa, kita akan bersama dengan Encik Haziq kita. Saya akan biasanya kalau kita tahu sebut Encik Haziq, bermaksud kita akan tengok video. Okay, mula-mula ni banyak sikit video lah. Lepas ni Encik Haziq ni dah tak ada lah. Okay, baik. So saya akan share video tersebut. Untuk lesson yang pertama, iaitu introduction. Baiklah, untuk lesson yang pertama, iaitu introduction to sharing economy dan crowdsourcing platform, anda akan diterangkan dan didedahkan dengan apakah itu crowdsourcing, kenapa pentingnya crowdsourcing, dan adakah crowdsourcing ini memberi impak kepada kerjaya zaman sekarang. Jadi itu yang akan anda dengarkan dalam lesson yang pertama, serta anda juga akan diberikan sedikit pendedahan berkaitan dengan bagaimana GLOW program membantu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam menjana pendapatan secara online. Jadi, tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. Selamat datang ke GLOW e-learning course, lesson yang pertama, iaitu Introduction to Sharing Economy dan Crowdsourcing Platform. Di mana selepas pada lesson yang pertama,
anda akan memahami sedikit permasalahan unemployment yang berlaku dalam Malaysia. Yang kedua, pengenalan terhadap platform crowdsourcing. Dan yang ketiga, anda akan didedahkan dengan pelbagai jenis pekerjaan di dalam crowdsourcing. Kita mulakan dengan unemployment issue dalam Malaysia. Ayo saksikan. Di Malaysia currently, kalau kita tengok ada banyak isu tentang unemployment, orang tak bekerja dan sebagainya, dan pada hari ini kita dikejutkan dengan satu keratan akhbar yang kemungkinan sesudah COVID-19 nanti akan berlakunya pengurangan kerja ataupun pembuangan pekerjaan selama hampir 33,000 orang. Dan perkara ini membuatkan ramai orang rasa bimbang dan rasa begitu cemas, menyebabkan mereka ambil tindakan terburu-buru dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, kalau kita biasa tengok dekat dalam social media, dekat dalam Facebook, dekat dalam berita dan sebagainya, banyak juga isu-isu pengangguran yang berlaku sehingga kan keluar satu statement bahawa yang mahasiswa dikeluarkan daripada universiti adalah jobless dan mereka ni tidak mempunyai hala tuju dan peluang pekerjaan sangat terhad di luar sana. Dan kebanyakannya mereka apabila kita tanya apa susah nak dapat kerja dan sebagainya, dan bila mana kita beritahu yang mereka ni sebenarnya bukanlah malas cari kerja ataupun bukannya tak tahu cari kerja, mereka dah cuba hampir 20-30 resume dah dihantar ke pelbagai syarikat ataupun company di luar sana, tetapi masih tidak menerima sebarang panggilan temuruga dan sebagainya. Dan benda ini membuatkan mahasiswa yang dah habis belajar, dah 3 tahun, 4 tahun belajar dalam ijazah sarjana muda ataupun ada yang ambil master dan ijazah sarjana, mereka kekal tidak mempunyai pekerjaan. Dan statistik ini membimbangkan, dan saya yakin ramai di luar sana yang melihat perkara ini barangkali bukan bertambah lebih baik, malah akan menjadi lebih teruk daripada ini. Maka untuk pengetahuan anda di luar sana, apa yang telah berlaku dalam Malaysia adalah, kalau kita lihat dekat dalam social media dan berita dan sebagainya, kerajaan telah banyak mewartakan bagi tahu kat luar sana yang kita di Malaysia dalam proses ke arah industri revolusi 4.0, di mana dalam IR 4.0 ni ada banyak skill-skill baharu, banyak kemahiran-kemahiran yang perlu diadakan dalam diri mahasiswa tersebut sebelum mereka bergraduat, ataupun dalam diri siapa-siapa individu yang sedang bekerja, dan untuk mereka kekal relevan dalam industri mereka perlukan skill-skill dalam IR 4.0 ini. Jadi di bawah Malaysia Digital Economy Corporation, kalau anda pernah dengar MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, terdapat satu program yang dinamakan HAS Global Online Workforce ataupun singkatannya GLOW. Di dalam program ini mereka mensasarkan untuk individu seperti mahasiswa yang menganggur, seperti orang yang bekerja tapi telah diberhentikan kerja, ataupun orang yang dah bekerja tapi bercadang untuk berhenti kerja lebih awal, dipanggil sebagai early pensioner yang bersara awal dan sebagainya, untuk terus menjana pendapatan sepanjang mereka tidak bekerja. Di mana generasi yang akan datang bukanlah generasi jobless, tetapi mereka ini bekerja tetapi bukan di pejabat. Dan program GLOW mensasarkan individu seperti ini. Global Online Workforce ditubuhkan di bawah MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, dengan kerjasama dengan pelbagai partners dan juga pelbagai platform, di mana di bawah Global Online Workforce ini kebanyakan peserta yang menyertainya adalah di kalangan mahasiswa yang dah bergraduat, mahasiswa yang sudah bergraduat tetapi dalam proses untuk mencari kerja tetap, ataupun mahasiswa yang sedang belajar, dipanggil sebagai fresh ataupun dipanggil sebagai undergraduate. Mereka ini sedang belajar dan ingin menjana pendapatan secara sampingan dan sebagainya, maka inilah program yang sesuai untuk mereka. Program ni, untuk pengetahuan anda, dia telah ditubuhkan semenjak 2016 kalau tak silap saya, dan program ini telah mendapat perhatian ramai pelajar-pelajar industri di luar sana, dan program ini telah melatih serta mentor kepada beribu peserta di luar sana. Dan kepada anda yang belum pernah dengar apa itu GLOW ataupun Global Online Workforce, Global Online Workforce adalah satu program di mana ianya mensasarkan individu yang ingin mencari alternative income ataupun dipanggil sebagai pendapatan alternatif selain daripada bekerja sepenuh masa seperti bekerja di pejabat dan sebagainya. Di bawah program Global Online Workforce,
fokus utamanya adalah sharing economy ataupun ekonomi perkongsian. Di bawah sharing economy ini terdapat 3S untuk anda kena tahu. Yang pertama staff, yang kedua space dan yang ketiga skills. Di mana staff iaitu barang-barang keperluan. Kalau kita tengok kat luar sana, banyak orang jana pendapatan dengan barang, dengan staff. Contoh kita ambil GrabCar, Drooper, MyCar, Maxim dan sebagainya. Mereka ada kereta, tapi mereka perlukan sesuatu untuk mereka jadi pendapatan secara halal lah. Jadi mereka gunakan Grab, mereka gunakan Maxim untuk memandu kereta yang mereka ada, bawa passenger daripada point A ke point B. Jadi itu adalah sharing stuff, itu barang. Kita share ekonomi di mana dengan adanya kereta kita boleh buat Grab car dan sebagainya. Dan yang kedua adalah space. Kalau kita lihat banyak sekarang ni, kalau siapa-siapa pergi melancong dan sebagainya, mereka akan gunakan satu apps yang dinamakan sebagai Airbnb. Dalam Airbnb ni, kita sebagai owner ataupun jika anda mempunyai sebuah rumah ataupun sebuah bilik yang tidak diduduki, tak ada orang duduk, kita boleh decorate lawa-lawa bilik itu atau decorate lawa-lawa rumah tu. Kita boleh bagi sewaan kepada orang di luar sana dalam kadar sehari 2 hari ataupun sebulan 2 bulan di dalam apps Airbnb. Kita pergi kepada S yang ketiga iaitu skills. Skills adalah kemahiran, dan kemahiranlah yang digunakan di bawah program GLOW, Global Online Workforce, untuk memfokuskan individu yang mempunyai kemahiran untuk mereka kongsikan kemahiran mereka di luar sana untuk menjana pendapatan. Dan kemahiran tersebut dikongsikan, skill yang dikongsikan adalah skill-skill digital ataupun skill-skill tertentu yang boleh digunakan ataupun yang boleh kita bekerja secara online dan secara digital melalui platform yang dinamakan sebagai platform crowdsourcing. Crowdsourcing platform ni nampak namanya macam complicated, tapi benda ni sangat-sangat mudah untuk difahami. Dan crowdsourcing ini, untuk pengetahuan anda, bukan platform yang baru. Dah bertahun-tahun ianya berada dalam online, tetapi ramai orang di luar sana yang hanya tengok dan tak ada orang yang explore. Di Malaysia sendiri, crowdsourcing platform masih belum cukup digunakan secara meluas, sama ada sebagai individu ataupun sebagai pemberi kerja. Dan untuk pengetahuan anda apa itu crowdsourcing platform, kita akan tengok sebentar lagi. So itu adalah serba sedikit pengenalan mengenai unemployment issue dekat Malaysia ni. Dan tadi ada juga serba sedikit menceritakan mengenai crowdsourcing, apa barangan yang kita boleh sharing ekonomi. Apa itu sharing ekonomi? Itu contoh kita tengok tadi ada 3 jenis sebenarnya sharing ekonomi ni, iaitu yang pertama staff, barangan, and then yang kedua adalah space, iaitu ruang, sama ada kita ada rumah ke bilik dan sebagainya, and then yang ketiga adalah skill. So kalau barangan tu contohnya macam kita ada kereta, kita ada motor, so kita buat GrabCar, MyCar. Kalau kita ada motor, kita buat Uber Eats, kita buat buat Foodpanda contohnya. So itu kita gunakan kita punya barangan, yang kita ada barangan tersebut kita gunakan untuk jana pendapatan. Itu yang barangan. Jadi kita ada yang kedua iaitu space tu. Kalau kita ada bilik, kita ada rumah, so kita boleh gunakan rumah tu untuk jana pendapatan daripada kita simpan dan sebagainya kan. And then yang ketiga itu sekarang ni lah, iaitu peluang penjana ni, iaitu yang skill. Kita ada kemahiran tersebut, daripada kita simpan kemahiran tersebut kita tak guna pakai, so kita boleh gunakan dia untuk jana pendapatan. Contoh macam sebelum masa awal-awal tadi saya ada beritahu, contoh kita belajar skill lain. Kita sebelum ni kat universiti, dekat sekolah dan sebagainya, kita belajar skill engineering ke accounting, graphic design dan sebagainya. Tapi bila kita bekerja dekat luar, kita bekerja luar daripada kita punya bidang tu. So kiranya bidang yang kita belajar sebelum itu kita simpan, kita tak gunakan. So sekarang ni lah masanya kita boleh gunakan benda tersebut. So kita mungkin boleh teruskan dengan pekerjaan kita sedia ada, dan kita mungkin boleh gunakan skill lama yang kita dah terpendam, yang kita dah belajar selama ni, kita boleh gunakan balik untuk jana pendapatan. And then yang bestnya kalau mengenai skill ni adalah kita tak perlukan modal semua tu. Contoh kalau macam tadi staff kena ada modal lah. Kita macam kalau kereta semua tu kan, benda tu semua kena ada duit untuk kita beli kereta, untuk kita maintenance dan sebagainya. Sama juga dengan rumah, ada juga dia punya maintenance, sewa rumah dan sebagainya. Tapi dengan kemahiran ni tak ada, dia ada percuma.
Dia punya yang best dia adalah kalau kita buat income, kita generate pendapatan semua tu, dia punya keuntungannya adalah 100% sebab dia tak ada modal. Contoh kalau macam barangan tadi, kereta, mungkin kita buat Grab tapi kita kena ingat, bila kita sambil kita buat kerja tu, kita ada minyak untuk dibayar, bayar tol, maintenance kereta, so benda tu akan tolak-tolak kita punya keuntungan. Tapi bila gunakan kemahiran ni, kita punya keuntungan tu adalah 100%. Itu yang best dia. Okay, so kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu introduction to crowdsourcing platform. So ini kita akan bagi pengenalan kepada apa itu crowdsourcing platform. Kita akan sambung tengok video. Okay, kita akan sambung tengok video. Okay. Baiklah, sekarang kita akan sambung tentang pengenalan crowdsourcing platform. Ayuh saksikan. Okey, kita sambung pula apa itu crowdsourcing. Jadi pada video sebelum ni kita dah cerita apa itu program Global Online Workforce, dan untuk pengetahuan anda, Global Online Workforce anjuran MDEC. Dalam program ini mereka akan dedahkan kepada individu yang hadir ataupun yang sertai program ini tentang satu platform dipanggil sebagai crowdsourcing. Definisi crowdsourcing ini secara ringkasnya adalah gabungan perkataan crowd dan juga outsourcing. Di mana di luar sana kalau kita tengok di mana-mana syarikat besar dan sebagainya, mereka bila mana mereka ada sesuatu projek dan sebagainya, dan projek tersebut perlu bantuan daripada agensi luar dan mereka akan outsource. Dia sebutan outsource tu biasa kita dengar lah. Jadi crowdsourcing ni pula, dia adalah satu platform online di dalam internet, dan ianya satu platform yang di mana pemberi kerja seperti syarikat besar tadi mengoutsourcekan kerja mereka, memberi kerja mereka, dan dalam platform tersebut mempunyai pekerja-pekerja digital. Pekerja digital ni bukanlah robot ataupun AI dan sebagainya. Mereka ni adalah freelancer. Dan dalam platform crowdsourcing, freelancer itulah term yang sesuai bila diguna pakai. Ramai di luar sana bila sebut berkaitan dengan freelancer, mereka akan ingat freelancer hanya tertumpu kepada model sebagai makeup artist dan sebagainya. Sebenarnya freelancer ni term sangat-sangatlah besar. Segala pekerjaan yang buat tanpa ada majikan itu adalah freelancer. Dan kalau anda bekerja untuk diri anda sendiri, anda adalah seorang freelancer. Dan freelancer ni dia boleh bekerja dengan pelbagai klien dalam satu-satu masa, tidak terikat dengan satu-satu syarikat. Untuk pengetahuan anda, apa yang menarik yang berkaitan dengan crowdsourcing ini, ianya berlaku secara online dan berlaku secara global. Satu dunia fokus kepada platform tertentu, dan benda ini membuatkan pelbagai jenis kemahiran, skill yang anda ada, anda boleh kongsikan dengan global, dengan dunia. Kalau contoh kita patah balik kepada isu mahasiswa yang menganggur tadi, di Malaysia bukan tidak ada peluang pekerjaan seperti itu, tetapi barangkali peluang pekerjaan seperti itu terhad bagi mereka, dan mereka perlu mengoutsourcekan skill mereka ke luar negara secara global untuk mencari kerja yang available, yang ada kat luar sana. Satu kajian dalam Forbes mengatakan bahawa Amerika Syarikat pada dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, pekerja-pekerja mereka 50% akan menjadi freelancer, kerana mereka ni tidak prefer kerja kat pejabat, kerja 9 to 5 dan kerja di mana bulan-bulan ada gaji dan sebagainya. Mereka lebih selesa dengan kerja yang berbentuk freelance dan tidak bermajikan. Di United Kingdom sendiri, total angka freelancer yang ada di United Kingdom lebih daripada 1.4 juta. Itu angka yang sangat besar. Tapi di Malaysia, statistik yang ada tidak begitu besar dan tidak begitu ramai, kerana masih ramai lagi orang Malaysia yang lebih kecenderung untuk bekerja secara office ataupun secara casual dan sebagainya. Dan di bawah program Global Online Workforce, satu platform yang kita di bawah program GLO akan kongsikan kepada peserta yang menyertai adalah freelancer.com, di mana platform ini adalah satu platform gergasi berbentuk freelance yang mempunyai hampir ribuan, malah jutaan freelancer dan juga ribuan kerja yang dimasukkan setiap hari. Jadi dalam platform freelancer.com ini, bagaimana cara proses kerja diberikan dan sebagainya, itu kita akan pergi kepada video-video yang akan datang. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, dalam satu statistik menunjukkan
di bawah World Economic Forum pada tahun 2014 hingga tahun 2020, peningkatan di mana orang yang bekerja secara online ataupun secara freelance daripada 2.7 bilion USD, dan pada tahun 2020 iaitu dijangkakan pada tahun ini total yang bekerja secara online ini adalah sebanyak 25 bilion USD. Angka ini semakin lama semakin meningkat kerana terdapatnya capaian internet yang lebih maju dan lebih lancar, dan banyak lagi kerja yang boleh di-outsourcekan secara online dan tidak memerlukan pekerjaan sepenuh masa di sebuah pejabat dan sebagainya. Dan di kalangan angka yang begitu besar ini, di sebuah statistik lagi menunjukkan bahawa platform yang paling banyak menerima angka yang sebanyak 25-15 bilion ini tadi adalah platform freelancer.com. Di bawah freelancer.com ini platform crowdsourcing di mana ribuan kerja yang diwujudkan, ribuan jenis kerja yang di-outsource oleh klien di luar sana ke dalam platform freelancer.com. Dan dalam platform ini juga anda akan ditemukan dengan ribuan jenis-jenis pekerjaan yang kemungkinan besar anda tak pernah lihat kat luar sana. Rupanya kerja tersebut ada dalam freelancer.com. Mungkin anda dah dengar macam mana nak jadi freelance, mungkin anda suka nak jadi freelance, kebebasan bekerja, dan mungkin anda nak tahu lebih lanjut bagaimana crowdsourcing platform itu berfungsi. Jadi di sini saya nak kongsikan bagaimana untuk anda menyertai program Global Online Workforce. Antara yang kami lihat ataupun kami tengok kriteria yang perlu ada adalah anda mempunyai skill-skill tertentu, kemahiran-kemahiran yang kami dah senaraikan, di mana kemahiran ini membuatkan anda layak masuk ke dalam program ini. Yang kedua, anda mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris, okey, dari segi typing ataupun percakapan. Tapi kebanyakannya dalam program ini kita fokus kepada typing ataupun anda punya kaedah penulisan, bukan dari segi percakapan. Kerana ada juga di luar sana, kalau anda bekerja dengan klien di Europe ataupun di benua Amerika, mereka ni lebih suka kepada video conference, Skype meeting, Zoom meeting dan sebagainya. Jadi kemahiran bercakap bahasa Inggeris itu penting. Tetapi anda kata anda tidak mempunyai kemahiran bercakap yang fasih, anda mesti tahu bagaimana menulis dalam bahasa Inggeris yang baik. Di dalam program Global Online Workforce, kita hanya fokuskan kepada 5 kategori besar skill. Yang pertama linguistik, yang kedua kreatif, yang ketiga IT, yang keempat admin, dan yang kelima lain-lain. Dan dalam kelima-lima ini mempunyai banyak lagi pecahan-pecahan di mana kita akan tengok selepas ini. So itu adalah serba sedikit mengenai pengenalan crowdsourcing platform. So crowdsourcing platform mungkin ada yang dah nampak kan. So daripada mana sebenarnya kerja-kerja itu datang? Okay, kerja-kerja itu datang adalah daripada orang ramai juga. Dia bukan platform itu sendiri yang keluarkan kerja itu, bukan. Dia hanyalah satu platform tempat orang untuk berkongsi semua ni. Contoh kalau macam platform cari kerja ni, so klien-klien akan gunakan platform tersebut untuk post job dalam tu. Kerana kita sebagai freelance ni atau pekerja digital ni, kita akan buka platform tersebut untuk cari kerja tu semua. Kita berkongsi kita punya skill, klien berkongsi dalam punya job dekat platform. So platform tersebut dipanggil sebagai crowdsourcing platform. Dia dianggap sebagai medium je ataupun orang tengah sahaja. So dari dia macam mana rupa crowdsourcing ni. Okay. So bekerja secara digital ni, iaitu ataupun dianggap sebagai digital freelance ni, dianggap sebagai future of work. Ini tadi ada yang cakap kan, ini adalah kerja masa depan dan sebagainya kan. Okay, itu adalah betul. Disebabkan peralihan teknologi, iaitu terutama sekarang dalam industri kita kan, iaitu IR 4.0. So peralihan industri itu ke arah digital. So maka banyaklah kerja-kerja sebelum ni yang menggunakan manusia ataupun manusia sebagai tenaga kerja dah digantikan dengan teknologi, iaitu digantikan dengan sistem, digantikan dengan robot dan sebagainya. So kerja-kerja tersebut pupus. Dia bukannya company tersebut nak begitu berlaku, tak. Itu disebabkan peralihan teknologi tu.
So kerja dulu yang memang ada sekarang dah digantikan dengan teknologi. Sekarang sebagai contoh, benda yang boleh dikatakan yang paling latest lah, which is orang saya rasa kerja yang digantikan dengan teknologi yang orang tak menyampah. Saya rasa antaranya isu sekarang ni lah, bukan tak ada pun, kiranya isu yang latest ni, iaitu penjaga tol kan. Penjaga tol dulu, yang jaga tol tu manusia. So senang, kalau kita ada masalah nak top up ke apa semua, kita pergi lorong paling kiri, baki tak cukup, so kita boleh bagi ke dia suruh top up kan. Tapi benda tu sekarang dah tak ada, penjaga tol tu dah tak ada dan digantikan dengan teknologi. Iaitu kita kena pakai Tashenko e-wallet lah, lepas tu kita kena top up dekat dia punya mesin lah. Sebenarnya tu jadi leceh disebabkan persediaan tu tak ada. Contohnya, dalam perubahan dia secara drastik, tapi kelengkapan ataupun fasiliti yang disediakan tu, dia tak betul-betul berguna lagi. Sebagai contoh, dia suruh guna mesin dan sebagainya, tapi mesin tersebut kadang-kadang offline, rosak dan sebagainya. Dan dia punya pelaksanaan tu tak berapa proper lagi. So bila benda tu berlaku, kita nampak dulu kerja tu ada, sekarang kerja tu dah tak ada, digantikan dengan teknologi. Okay, satu lagi, kenapa dia panggil future of work? Sebabnya peranan teknologi tadi tu lah. Sebagai contoh, macam taksi contohnya. Dulu taksi, kita nak cari taksi, kita kena tunggu tepi jalan ataupun kita pergi dia punya stesen dan sebagainya kan. Okay, sekarang kita nak cari taksi, kita just guna phone kita je. Taksi tu sendiri akan datang kat kita. Contoh macam kita guna Grab, MyCar dan sebagainya. And then sekarang pun, kalau kita perasan, dulu kita biasa kerja kat pejabat. Contohnya, kita kerja kat pejabat dan sebagainya kan. So disebabkan COVID-19 ni, ada pandemik ni, ramai pekerja atau ramai rakyat Malaysia ni yang disuruh bekerja daripada rumah. Hanya menggunakan medium online saja kan, bekerja dari rumah. So sebenarnya benda tu boleh dibuat. So dulu, sebenarnya tak perlu pun kita nak pergi pejabat dan sebagainya, kita hanya boleh bekerja sebenarnya daripada rumah. Mungkin sebelum ni orang tak nampak, tapi disebabkan COVID ni, orang dah sedar benda ni, sebenarnya trend ni sebenarnya tengah bermula, tengah berlaku. And then dia masa-masa akan datang, dia akan lebih meningkat. Contoh kalau kita tengok tadi, dalam video tadi, ada yang World Bank Group punya sharing tu kan, dia ada menunjukkan bekerja secara freelance ni, dia punya digital freelance ni, dia punya market value dia berbilion ringgit, berbilion USD. And then itu pada tahun 2018, and then dia meningkat sehingga dijangkakan 25 bilion pada tahun ini. So trend tu memang akan sentiasa meningkat. Dia bukannya menurun. Sebab itulah dianggap sebagai future of work. So kita ni sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena adapt dengan benda ni. Benda ni kita tak boleh lawan. Teknologi perlawanan, teknologi apa semua kita tak boleh lawan. Kita kena adapt. So kita kena belajar, kita kena ambil peluang ni semua. Sebab kita tak boleh lawan benda ni.